Dato' Zahid tanya. Nombor satu soalan dia tanya, dia kata apa pendirian DAP tentang hak istimewa orang Melayu, tentang kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, tentang kedudukan Raja-Raja Melayu, tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. DAP kata kita akur dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kita akur dengan kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan Raja-Raja Melayu seperti mana yang termaktub di dalam perlembagaan. DAP tak pernah berlembut, bertolak ansur macam ni. Ini DAP yang berubah. Ini ayat yang Anthony Loke cakap dengan Dato' Zahid. DAP sekarang adalah DAP yang sudah berubah. Di Sabah ni, kalau kita tengok Daryl Liking, Timbalan Presiden Warisan pun membantah tindakan yang dibuat oleh Gigi. Daryl Liking mengatakan bahawa 4 kursi ahli parlimen tu hilang. Itu pandangan Daryl Liking lah. Ini of course lah, mesti ada orang yang tidak akan selesa bila kita kerjasama dengan PAS, kerjasama dengan DAP. But people like you should explain. Young face like you boleh explain pada orang muda juga. Orang muda kena explain pada orang muda. Orang tua explain pada orang tua. Golongan pertengahan macam aku explain pada golongan pertengahan. Masing-masing kena main peranan masing-masing. We got to explain bahawa beza antara UMNO dengan PAS ialah UMNO boleh jinakkan DAP, tetapi PAS dijinakkan oleh DAP. Itu beza dia. Kita tengok apa jadi bila kita bersama dengan DAP. DAP tak fikir pun tentang kursi. Mereka menang 40 lebih kursi tau mereka menang. Berapa menteri dia ada? 4 je. Only 5 non-Malays out of 28 ministers. 5 je. Tengok betapa humble-nya DAP sekarang. Zaman sekarang punya DAP tak sama dengan DAP dulu. Bila Dato' Seri Zahid dan 7 orang semua sekali kepimpinan top tertinggi barisan berjumpa dengan kepimpinan tertinggi PH, Dato' Zahid tanya. Nombor satu soalan dia tanya, dia kata apa pendirian DAP tentang hak istimewa orang Melayu, tentang kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, tentang kedudukan Raja-Raja Melayu, tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. DAP kata kita akur dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kita akur dengan kedudukan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan Raja-Raja Melayu seperti mana yang termaktub di dalam perlembagaan. DAP tak pernah berlembut, bertolak ansur macam ni. Ini DAP yang berubah. Ini ayat yang Anthony Loke cakap dengan Dato' Zahid. DAP sekarang adalah DAP yang sudah berubah. Dia menghormati apa saja yang terkandung di dalam perlembagaan. Dia orang ni pun belajar melalui kesilapan. Bukan kita saja belajar melalui kesilapan kita. Selama hari ini, dulu, sebelum kita kalah tahun 2000, kita kalah teruk ni tahun 2013. Piala 13. Lepas Piala 13 ada orang dengar hidup Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu. Sebabnya kita pun belajar melalui kesilapan kita. Cogan kata UMNO ni, tiap kali perjumpaan hidup Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu. Kita panggil MIC, kita panggil MCA. Bila orang dengar cakap yang UMNO ni ada cerita hidup Melayu, habis kita orang ni macam nak mati ke? Betul tak? But after 2013, we change that. Kita boleh berubah. Jadi kita kena pragmatik lah. Betul tak? DAP pun pragmatik. Dia tahu kalau mereka masih lagi bawa Malaysian punya slogan, dia orang pun takkan dapat sokongan orang Melayu. Orang akan terus takut dengan mereka. Hari ini
Bila kita bersama dengan DAP, bersama PAS, daripada 12 kali cabutan apa ni special draw menjadi 22. Hari ini bersama DAP, daripada 22, tahun depan tinggal 8. Kau rasa DAP tak risau hilang sokongan masyarakat Cina? Tengok macam mana dia orang tone down, nak pastikan bahawa kerajaan ni boleh kekal lama. Dia orang sudah nampak, dia nak maju ke hadapan, dia nak terus berada di dalam kerajaan. Dia tak boleh lantang macam dulu. Dia tak boleh fikir tentang diri dia saja. Dia kena memahami macam mana perasaan orang Melayu, macam mana perasaan orang India. Kita pun orang Melayu kena faham juga macam mana perasaan orang Cina, macam mana perasaan orang India. That's right. Ini kita kena faham. Sekarang ni, dulu dia tarik orang kita, dia curi ahli-ahli parlimen kita. Sekarang ni, kita tak payah mencuri, tuan-tuan. Ahli parlimen dia pun keluar daripada parti dia. Kita pun tak tahu macam mana tu. Ada orang kata, bila ahli parlimen dia keluar daripada parti dia, maka ahli parlimen dia hilang kursi. Tapi yang saya faham, mereka ni bertanding atas tiket GRS. Bila bertanding atas tiket GRS, selagi dia tak keluar GRS, selagi itulah mereka masih ahli parlimen. Macam dulu saya cakap dengan pemimpin PAS, kamu tak pernah merasa apa yang BN rasai. Pemimpin kita, ahli parlimen kita dirompak oleh Bersatu, kan? PAS kena ingat, walaupun ada akta anti lompat parti, kan? Walaupun ada akta anti lompat parti, tetapi daripada PAS boleh melompat pergi ke Bersatu, tak salah, kalau dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Tapi bagi orang-orang yang berada di sebelah Kelantan dan sebagainya, mereka bertanding atas tiket PAS, mereka tak boleh melompat pergi ke Bersatu, tuan-tuan. Tak boleh melompat pergi ke Bersatu. Itu saya dah cerita awal lah. Jadi dalam pemahaman saya, dalam pemahaman saya, 4 orang ahli parlimen daripada Sabah yang merupakan ahli Bersatu tetapi bertanding tiket GRS, kedudukan mereka sebagai ahli parlimen masih kekal. Itu apa yang saya faham. Tapi ada pandangan lain, yang mengatakan mereka hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Jadi nak bagus, bawa benda ni ke mahkamah. Bawa benda ni ke mahkamah. Kalau bawa benda ni ke mahkamah, biar mahkamah putuskan. Itu dia lah pandangan saya. Kita tak ada masalah, kalau 4 kursi ni hilang, mungkin BN pun boleh bertanding, PH pun boleh bertanding, mungkin tambah jumlah kursi kita. Tak ada masalah. Kalau mereka ni nak bersama dengan kita, kenalah betul-betul tunjukkan mereka ni bersama dengan kita. Jangan sekejap ke sini, sekejap ke sana, sekejap ke sini, sekejap ke sana, berubah-ubah. Rakyat pun bosan dengan ahli parlimen lompat parti ni. Tapi bosan-bosan pun saya heran juga, dia orang ni masih lagi boleh menang pilihan raya. Tapi tak apalah, rezeki dia orang. Okey tuan-tuan, kita mulakan dengan sesi soal jawab. Silakan. Tadi anda tu cakap pasal Sabah tu yang keluar, yang 4 orang tu ahli parlimen tu. So ada di antara tu yang ada jawatan tu sebagai timbalan. Jadi kalau tu jadi buat jawatan tu tak ada tu, macam mana tu? Dia macam ni, kalau dia hilang kelayakan dia sebagai ahli parlimen, dia hilanglah kelayakan sebagai timbalan. Cuma benda ni kena bawa pergi mahkamah untuk diputuskan. Siapa yang tak puas hati tu bawa lah pergi mahkamah. Boleh, tak ada masalah. Boleh bawa ke mahkamah. Sama juga dengan kawan-kawan kita yang 10 orang ni. Kalau kita nak bawa pergi mahkamah pun masih boleh. Sebab mereka telah menandatangani SD
Mereka telah menandatangani SD yang menyatakan sokongan terhadap seorang individu di luar daripada Barisan Nasional. Kursi tu pun boleh kosong kalau kita nak buat lah. Kita pun ada pilihan, boleh juga tak melaporkannya, boleh juga tak membawa perkara ini ke mahkamah. Tanya pasal Sabah tadi tu Sabah. Apakah impak kepada politik tanah air tu dengan keputusan Blok Sabah ni? Pertama sekali di Sabah ni, kalau kita tengok Daryl Liking, Timbalan Presiden Warisan pun membantah tindakan yang dibuat oleh Gigi. Daryl Liking mengatakan bahawa 4 kursi ahli parlimen tu hilang. Itu pandangan Daryl Liking lah. Benda ni perlu bawa pergi ke mahkamah lah, nak tahu sama ada hilang tak hilang. Kalau di peringkat Dewan Undangan Negeri, memang Haji Ji boleh lompat, tak salah untuk dia keluar, sebab Dewan Undangan Negeri Sabah belum lagi meluluskan akta lompat parti. Tetapi 4 orang ahli parlimen itu, kalau ikut Daryl Liking, dia menjadi hanya ahli Perikatan Nasional. Hanya ahli bersatu. Dia ahli bersatu. Dan bersatu adalah ahli gabungan kepada GRS. Jadi macam Armizan, Firdaus ni semua, dia tak pernah menjadi ahli kepada GRS. Yelah, GRS bukan ada isi borang nak jadi ahli. Dia hanya ahli bersatu, dan bersatu menjadi sebahagian daripada GRS. Pandangan dari lelaki dihilang. Pada pandangan aku berbeza. Pandangan aku GRS dia bertanding atas tiket GRS. Selagi dia tak keluar GRS, dia kekal dalam GRS, selagi itulah dia masih lagi MP. Cuma dia kena masuk salah satu parti di dalam GRS tu. Sebab GRS itu tidak ada direct membership. Tapi dia orang bertanding tu pun atas tiket GRS tu kan. Dia bertanding atas tiket GRS, bukan bertanding atas tiket Perikatan Nasional, dan bukan bertanding atas tiket bersatu. So benda ni ialah perbezaan pandangan, dan tempat yang paling baik nak tahu apa keputusan and result dia, what is the verdict, bawalah pergi mahkamah. So Haji Ji kata dia keluar daripada bersatu. Yalah, Haji Ji keluar daripada bersatu. So dia orang keluar daripada bersatu je. Bila dia keluar daripada bersatu, tak ada efek di peringkat DUN tak ada efek, sebab tidak ada akta lompat parti. Tetapi di peringkat persekutuan ada pandangan, macam Daryl Liking punya pandangan, ada efek. Efek ni? Yalah, Daryl Liking cakap, kau ni faham tak faham ni? Aku pun boleh tahan juga. Kau ni duduk depan aku, orang kat sana pun dah faham dah. Kau ni tak faham lagi. Daryl Liking cakap, dia orang ni, 4 orang ni ahli bersatu. Bersatu join GRS. Bila bersatu join GRS, keahlian dia di dalam GRS kerana dia ahli bersatu. Sebab tidak ada direct membership di dalam GRS. Maka keluar bersatu bermakna pada pandangan dari lelaki hilang kursi dia. Padahal kalau pandangan aku, dia bertanding atas tiket GRS. Kalau dia keluar bersatu, dia masuk mana-mana parti di dalam GRS tu, dia masih lagi ahli GRS. Betul. Tapi Haji Ji tak ada umumkan sebarang pengumuman dia menyertai parti mana. Dia kata kekal sebagai GRS saja. Sama ada GRS akan buka direct membership ataupun tidak. Ini kena, benda ni akan terbuka kepada perbahasan lah. Tapi bila dah ada sesuatu berlaku macam ni, maka benda ni perlu dirujuk kepada mahkamah untuk mengetahui siapa yang betul, pandangan mana yang betul.
Cuma sebelum IGG mengambil keputusan keluar daripada Bersatu, mestilah dia dah rujuk dengan peguam dan sebagainya. Dia orang ni pun bukan bodoh. Betul tak? Betul. Okey? Gitu. Satu lagi tu soalan WhatsApp juga ni, dia kata adakah ia langkah proaktif atau hanya disebabkan habuan tu? Siapa? Yang diorang umum nak keluar daripada Bersatu ni. Saya tak nampak ada habuan apa-apa. Kan? Cuma kalau dia orang tak keluar, kemungkinan besar ketua menteri pun boleh berubah. Faham tak? Macam mana dia orang nak duduk di dalam kabinet kalau dia orang masih lagi ahli Bersatu? Segala apa mesyuarat dalam kabinet tu, Betul. mungkin Ucuk. akan sampai ke telinga Presiden Bersatu. Betul tak? Betul. Itu je lah.